kita amat bergantung pada import untuk segala-gala yang boleh diimport. Malah kobis pun kita nak import sedangkan kita boleh tanam kobis itu sendiri. Secara amnya, kerajaan sebenarnya mengalami masalah inflasi akibat beberapa faktor. Sudah pasti semuanya mengetahui faktor-faktor tentang kenaikan harga minyak, harga petroleum, masalah nilai ringgit yang rendah, dan ini semua memberi kesan kepada kadar inflasi dalam negara dan meningkatkan tekanan kepada rakyat. Jadi kalau tanya pandangan saya, sukar untuk diselesaikan semua masalah ini kerana ia berbangkit pada isu-isu yang bersifat struktural, isu-isu yang telah pernah diketengahkan sebelum ini tapi diambil sambil lewa, yang ini isu keselamatan makanan. Persediaan kita, pandangan kita selama puluhan tahun tidak serius untuk memastikan kita mempunyai self-sufficient level SSL ataupun tahap sara diri yang cukup. Kita amat bergantung pada import untuk segala-gala yang boleh diimport. Malah kobis pun kita nak import sedangkan kita boleh tanam kobis itu sendiri. Dan dasar dan sikap ini telah menunjukkan kesannya hari ini apabila kita mendapati masalah ini di mana kos-kos import ni meningkat dengan ketara dan kita tidak bersedia. Namun demikian, oleh kerana kita perlukan masa yang agak panjang untuk menyelesaikan masalah yang semua sedia maklum, hanya satu yang kerajaan boleh buat antara beberapa perkara adalah untuk meningkatkan kos bantuan tunai secara terus kepada rakyat dengan kadar yang bermakna, dengan jumlah yang bermakna. Kerana ini mungkin boleh mengurangkan tekanan pada rakyat dan mengurangkan kita untuk memberi subsidi dengan jumlah yang luar biasa. MTN mencadangkan lebih kurang 4 pendekatan yang wajar dipertimbangkan. Nombor 1 adalah memberi penekanan pada proses membantras aktiviti pencatutan, profiteering, elemen-elemen monopoli, pakatan kartel dengan peraturan dan perundungan lebih kuat dan berkesan, kerana apa yang ada hari ini tidak cukup memberi kesan kepada pesalah-pesalah dan ia memberi kesan kepada apa saja dasar kerajaan, dan ia adalah satu indikator gejala rasuah sedang membarah dalam sistem-sistem penguatkuasaan dasar oleh kerajaan. Itu nombor 1. Solusi jangka pendek adalah kerajaan perlu membantu rakyat secara langsung sehinggalah kita mencapai satu tahap di mana kita mempunyai tahap self-sufficiency atau tahap sara diri yang mencukupi, dan ini solusi yang penyelesaiannya akan ambil masa yang panjang. Jadi tak ada pilihan kecuali kerajaan perlu membantu rakyat secara langsung. Dapatan kami melalui bacaan laporan DOSEM menunjukkan kos perbelanjaan bulanan rakyat telah meningkat lebih kurang 50 ke 2 ringgit sebulan berbanding tahun lepas. Oleh itu, lazimnya, logik akalnya bantuan tunai atau bantuan keluarga Malaysia atau sebagainya perlu diberi secara bulanan kepada setiap isi rumah B80 untuk menampung perbezaan kos sara hidup yang meningkat akibat inflasi ini. Jadi, sebagaimana telah dilakukan di Indonesia, kerajaan wajar mengenakan levy ekspor dengan kadar yang tinggi untuk menampung keperluan bantuan tunai atau subsidi pada rakyat. Pengeluar minyak masak sekarang ni masih meraih untung besar. So, mereka juga perlu dicukai. Cara yang sepadan di mana rakyat itu mendapat laba yang sama sebagaimana mereka mendapatnya. Dan ini adalah sesuatu yang logik dan masuk akal yang telah dilaksanakan pelbagai negara, termasuklah negara-negara Nordik melalui konsep tax dan transfer. Yang keempat adalah kalau melihat kepada nilai ringgit yang rendah berbanding dolar, mungkin kerajaan boleh melakukan proses barter trade di antara negara-negara yang mempunyai keperluan minyak sawit untuk mendapatkan bekalan makanan atau input makanan yang diperlukan tanpa bergantung pada nilai US dollar, tapi lebih pada antara persetujuan nilai antara dua negara, government to government, G2G. Dan ini mungkin dapat membantu kita mengurangkan impak nilai ringgit yang sedikit rendah sekiranya segalanya kena bergantung kepada nilai USD dalam urusan perdagangan. Krisis yang sedang berlaku ini adalah peluang bagi kerajaan untuk masuk gear 3 atau gear 5 bagaimana untuk mengatasi masalah kebergantungan kita dalam import makanan yang sekarang ini mencecah 50 ke 60 bilion setahun. Jadi ini adalah peluang untuk kita pastikan jumlah ini berkurang dengan kita memberi penekanan kepada
pertumbuhan berdasarkan pasaran tempatan yang perlu selari dengan segala solusi jangka pendek, jangka panjang dalam mengatasi inflasi ini.